Melakar Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB telah mempertemukan kumpulan kami yang terdiri dari pensyarah PKBK 2042, pensyarah PKBK 2032 bersama rakan pemikir ketua jabatan bergabung bersama pelajar PDPP Pendidikan Khas Abdul Adib Asnawi, Jessica Evi Jupiol dan Michelle Adrian Lomin. Big Idea, guru pengkaji, guru inovasi telah tercetus hasil dari merungkai kurikulum PKBK 2032, pentaksiran dalam pendidikan khas masalah pembelajaran, dan PKBK 2042, pengurusan tingkah laku murid pendidikan khas masalah pembelajaran. HPK 2 menghasilkan instrumen pentaksiran tingkah laku terhadap murid pendidikan khas masalah pembelajaran bagi PKBK 2032 telah diintegrasikan dengan HPK 2 menghasilkan perancangan program pengurusan tingkah laku murid pendidikan khas masalah pembelajaran berdasarkan model dan strategi pengurusan tingkah laku yang bersesuaian bagi PKBK 2042. Pengintegrasian dua kursus ini dijalin dengan berkongsi pentaksiran penulisan akademik. Pelajar dikehendaki mentaksir tingkah laku murid berkeperluan khas MBK menggunakan instrumen yang sah diintegrasikan dengan merancang program pengurusan tingkah laku MBK. Essential question yang pelbagai dicetuskan tentang tujuan pentaksiran tingkah laku MBK dilaksanakan serta pemilihan kaedahnya dilanjutkan dengan fungsi instrumen dalam merekod data tingkah laku MBK. Ini disusul dengan persoalan hasil rekod data dalam menentukan tingkah laku sasaran, seterusnya penentuan pendekatan terhadap tingkah laku sasaran dan menghasilkan idea baru intervensi bagi menangani tingkah laku sasaran MBK. Elemen rakan pembelajaran memperlihatkan pensyarah sebagai pendorong pembelajaran, manakala pelajar dapat belajar dengan sokongan komuniti digital yang membuka peluang membentuk rakan pembelajaran maya dengan memanfaatkan perkongsian pakar melalui saluran YouTube berdasarkan model 3E engagement. Pelajar digarap kompetensi 6C pemikiran kritikal dan kreatif mereka dengan mengenal pasti pola tingkah laku MBK bagi menilai isu ke arah pembinaan pengetahuan pentaksiran dan mengurus tingkah laku MBK secara lebih bermakna. Elemen persekitaran pembelajaran yang interaktif telah dibentuk secara maya, berpusatkan pelajar dengan mengaktifkan pelbagai pendekatan sokongan. Ini dapat membentuk budaya perkongsian maklumat, pentaksiran dan pengurusan tingkah laku dengan menggunakan aplikasi digital seperti Jamboard, Google Sheet berasaskan iklim pembelajaran 3E Extension dengan peluang lebih terbuka pada bila-bila masa dan di mana sahaja, membentuk kompetensi 6C komunikasi yang berkesan dan efektif secara pelbagai mod dan perkongsian bersama rakan. Ini disokong dengan pemanfaatan digital yang digunakan oleh pensyarah semasa perbincangan isu pentaksiran tingkah laku MBK, pemerolehan maklumat melalui YouTube secara terancang bagi melihat idea pakar untuk mengurus tingkah laku MBK, pemanfaatan Google Classroom bagi menganalisis artikel dan berkongsi dapatan dalam Google Meet secara langsung. Pensyarah telah mencetuskan peluang menjana pengetahuan melalui openlearning.com. Kerangka 3R Rigor, Relevance and Relationship dalam aspek teknologi dicapai dengan penggunaan resos digital yang pelbagai. Pembentukan kompetensi 6C sahsiah membentuk pelajar yang menguasai belajar cara belajar dengan pengetahuan bahawa mereka perlu belajar mentaksir tingkah laku, seterusnya merancang intervensi dengan pemanfaatan digital. Elemen pedagogi pula telah membuka ruang untuk membentuk pelajar yang inovatif. Program pengurusan tingkah laku MBK dibuat melalui isu yang dikesan semasa pentaksiran tingkah laku MBK dilaksanakan. Kerangka 3R Relevance membentuk pola pemikiran ke arah idea baru yang menjurus penghasilan inovasi. Ini seterusnya membentuk kompetensi 6C kewarganegaraan dengan memahami impak pengurusan tingkah laku MBK terhadap keperluan negara dan global. Inilah guru pengkaji, guru inovasi. Melalui pengalaman kami sebagai pelajar, kedua-dua kursus ini telah mewujudkan satu pembelajaran yang bermakna yang dapat dikaitkan dengan 4 elemen model reka bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah rakan pembelajaran di mana berhubungan di antara pensyarah pelajar, pelajar murid dan pelajar komuniti menjadi pendorong pembelajaran menjana matlamat serta bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Yang kedua adalah persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran seperti Google Classroom, Google Meet, YouTube, dan Jamboard menyediakan satu pembelajaran yang interaktif dengan berpusatkan pelajar. Ia menggalakkan kami sebagai pelajar untuk mendorongkan idea-idea baru dan membentuk kemahiran sosial yang positif untuk mewujudkan iklim dan budaya pembelajaran yang tidak terhad.
Seterusnya, manfaatan digital yang menjadi satu tarikan bagi kami sebagai pelajar untuk melibatkan diri dengan lebih aktif dan meningkatkan motivasi. Penggunaan Jamboard, YouTube serta Google Chrome sendiri mendorong proses pembelajaran kami lebih menarik dan menyeronokkan serta menggunakan pelbagai resource digital untuk mencipta pengetahuan baru. Yang keempat adalah amalan pedagogi yang berpusatkan pelajar telah melatih kami untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi melalui reka bentuk pembelajaran bermakna yang mendorong penglibatan dan motivasi pelajar kepada pembelajaran terarahkan diri, seterusnya mencetuskan pemikiran inovatif. Kompetensi Global 6C telah berjaya diterapkan dalam diri kami sebagai seorang pelajar melalui kursus PKBK 2032 dan PKBK 2042. Dalam kompetensi creativity, rasa ingin tahu kami telah dicetuskan melalui tugasan, perbincangan, dan penyoalan inquiry yang diberikan pensyarah. Hal ini mendorong kami untuk membuat penerokan, penemuan, dan seterusnya merancang intervensi yang realistik, inovatif, dan kreatif bagi menyelesaikan isu yang difokuskan. Dalam kompetensi critical thinking, kami belajar untuk menjadi pelajar yang terarahkan diri, di mana kami membuat penerokan dan kajian tentang pola tingkah laku MBK secara menyeluruh dan mendalam. Seterusnya, kami mengintegrasikan ke semua sumber untuk mencari penyelesaian kepada masalah dan membuat keputusan yang terbaik berdasarkan bukti dan hujah yang kukuh. Dalam kompetensi communication, kami belajar untuk saling bertukar maklumat, menyampaikan ide, dan menerima maklum balas daripada pensyarah, rakan, dan ibu bapa, menggunakan platform dan mood seperti WhatsApp, Google Classroom, dan Google Meet. Dalam kompetensi collaboration, kami belajar untuk meningkatkan sinergi kolaborasi melalui perbincangan kolektif secara pintu terbuka dalam kalangan ahli kumpulan bagi menyelesaikan tugasan di Jamboard dan Google Sheet. Dalam kompetensi karakter, kami belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab di mana menjalankan pentaksiran dengan adil dan jujur, terutama dalam aspek merekod, menganalisis, dan melapor data. Kami juga gigih mencari maklumat dengan membuat pembacaan pada jurnal yang berkaitan tingkah laku MBK agar dapat merancang intervensi yang bersesuaian dan berkesan. Dalam kompetensi citizenship, kami sadar kepentingan melaksanakan pentaksiran dengan mengambil kira instrumen yang bersesuaian dan seterusnya merancang intervensi yang dapat menangani tingkah laku bermasalah dalam kalangan MBK. Hal ini juga adalah selaras dengan akta No Child Left Behind, di mana intervensi yang dijalankan membantu MBK meminimumkan risiko ketidakupayaan perkembangan dan meningkatkan potensi untuk membentuk tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Pelaksanaan Projek KPPB. Pemilihan kaedah dan instrumen pentaksiran. Tujuan pelaksanaan pentaksiran tingkah laku MBK adalah untuk mengenal pasti tingkah laku bermasalah MBK yang dominan. Pemilihan kaedah dan instrumen pentaksiran pula disesuaikan dengan jenis tingkah laku yang ingin diperhatikan oleh pelajar agar satu data tingkah laku diperolehi. Antara kaedah yang kami gunakan adalah kaedah pemerhatian, sementara penggunaan instrumen pentaksiran pula adalah senarai semak, rekod anekdot, perekodan peristiwa, dan persempelan massa. Merekod data. Instrumen pentaksiran membantu dalam merekod data tingkah laku bermasalah MBK melalui kutipan data yang dilaksanakan beberapa kali ke atas MBK. Data yang diperolehi daripada pemerhatian kemudiannya dianalisis bagi menentukan tingkah laku bermasalah MBK yang dominan. Penentuan tingkah laku sasaran. Tingkah laku sasaran merupakan tingkah laku bermasalah yang kerap ditunjukkan oleh MBK. Penetapan tingkah laku sasaran ini ditentukan melalui rekod data yang diperolehi dalam beberapa pemerhatian yang telah dilaksanakan oleh pelajar. Berdasarkan hasil rekod data yang diperolehi, tingkah laku bermasalah yang mempunyai kekerapan tertinggi merupakan tingkah laku dominan sekaligus menjadi tingkah laku sasaran yang memerlukan intervensi. Strategi perancangan dan penentuan pendekatan model dan teori. Kami dikehendaki untuk mengaplikasikan strategi pengurusan tingkah laku berdasarkan model behaviorism. Maka dengan itu, model behaviorism dijadikan sebagai dasar kepada strategi perancangan intervensi yang kami hasilkan. Antara pendekatan yang kami aplikasikan adalah prinsip PRIMAC, peneguhan positif, strategi pencegahan, dan strategi permodelan. Penghasilan idea baru. Selain mengaplikasikan model behaviorism, kami turut merujuk kajian-kajian lepas sebagai panduan kami dalam menghasilkan idea baru iaitu intervensi. Perkara ini penting agar intervensi yang kami hasilkan bersesuaian dengan kehendak soalan tugasan serta bertepatan dengan penyelesaian masalah bagi tingkah laku sasaran iaitu tingkah laku bermasalah MBK yang difokuskan. Akhir semua ini jelas membuka satu ruang dan peluang kepada kami sebagai pelajar untuk merealisasikan usaha kami ke arah profesionalisme keguruan dengan menghasilkan satu inovasi yang kreatif dan berimpak tinggi. Maka, kamilah guru pengkaji, guru inovasi.